A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iradatnya dapat kita bersama pada hari ini dalam satu program yang mana kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit tugasan dakwah atau dakwah kepada pendengar sekalian, yang mana kesempatan pada hari ini sempena Ramadan Al-Mubarak, iaitu yang disebutkan ghalib bagi kita ini pada bulan puasa. Tetapi apabila disebutkan Ramadan Al-Mubarak, yang kita nakkan pada hari ini ialah Ramadan itu menjadi satu keberkatan. Dan apa yang harus kita fahamkan hari ini, kaedah pelaksanaan kita untuk mendapat keberkatan itu, yang makin hari, makin masa yang ke depan, kita menampakkan seolah-olah ada satu benda yang perlu dikaji di dalam tuntutan amal puasa itu sendiri. Bukan amal yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul ataupun ulama, tetapi ianya lebih menzahirkan daripada mereka-mereka yang mengamalkan puasa. Kadang-kadang kita perhatikan agak terlanjuran dengan apa yang wujud di dalam puasa. Jadi contohnya saya sebut, puasa ni, bila sebut saja puasa Ramadan, sebelum puasa tu kesediaan untuk makan minum di negara ni, khususnya tokai-tokai besar ni, kalau tepung dia dah order 30 kapal, dia akan jadi 40 atau 50 kapal untuk support orang Malaysia ni puasa. Kalau mai gula pun yang mana 30 kapal, dia kena jadi 50. Pasal apa? Pasal nak puasa. Ayam-ayam, itik ke daging-daging terpaksa kena dibanyakkan. Pasal apa? Pasal nak puasa. Dan begitu juga disebut oleh Yang Berhormat Tuan Ibrahim Tuan Mat, 3 hari puasa, sisa makanan berpuasa itu hampir 10 tan lebih, yang menjadikan satu masalah kepada pembersihan dan alam sekitar. Ini yang perlu kita sedari, bahawa peringkat puasa dan kepahaman tentang puasa, dan yang perlu kita ambil sedikit kesedaran atau muhasabah. Puasa ni yang sebenarnya dia ada 3 peringkat. Satu, puasa dinamakan golongan berpuasa dinamakan golongan mubtadi. Yang kedua, puasa orang mutawasit. Dan yang ketiga ialah puasa orang muntahi. Dia ada 3 golongan puasa ni. Orang mubtadi ialah mereka yang berniat pada malamnya dan mereka tahan makan, minum dan menahan jima pada siang hari. Maka sekadar itulah yang mereka lakukan. Tahan makan, tahan minum sama. Kita nampak mereka tak makan, tak minum. Begitu juga mereka berniat pada malam dan sekadar menahan jima pada siang hari. Maka ini adalah golongan mubtadi. Dan golongan yang kedua ialah golongan mutawasit ini, iaitu yang mereka buat apa yang mubtadi buat. Berniat pada malam dia dan menahan makan dan minum pada siang hari. Begitu menahan jima pada siang hari. Dan mereka tambahkan lagi pada golongan mutawasit ini ialah mereka menahankan segala panca indera mereka itu daripada melaksanakan kerja yang haram. Ini, maka berkata golongan mutawasit hanya sekadar sia-sia sahaja kalau mereka lakukan sekadar tahan makan minum dan jima sehari dan berniat pada malam dan tidak menahan panca indera mereka. Ini kaedah yang harus kita faham dan muhasabah bagi diri sendiri.
Sejauh mana kita faham tentang puasa? Apabila kita meletakkan puasa itu hanya sekadar menahan makan dan minum, inilah akibat yang boleh kita sebutkan hari ini. Yang boleh kita nampak pada hari ini, manusia apabila sebut Ramadan berpusu-pusu tentang arus kepada makanan. Bulan lain tak pernah wujud bazar untuk makan. Bulan lain tak pernah wujud bazar Ramadan. Dan bulan lain pun tak pernah kita nak lihat air color hijau, kuning, biru ke apa. Dan bulan lain kita tak dapat hati pun naiknya gerai-gerai untuk jual makanan. Tetapi apabila bulan Ramadan, kita perhatikan, Masya Allah, kadang-kadang kita kediri bila masuk pergi pasar Ramadan, bila masuk tu bulan puasa ni, dia dugaan sah. Dugaan dia banyak. Bila masuk tu kita tengok-tengok, Masya Allah, apa balik ni masuk angkah, 2 langkah kita rasa wangi dia, Masya Allah. Bau sedap selalu kalau sebut wangi tu. Beli. Pasal apa kita puasa? Tengok nak makan tak boleh. Beli. Jalan lagi. Berjalan-jalan tengok pula dah ayam golek. Meleleh ayam kacang dah sampai. Tak beli tak boleh. Duk teringat nak makan juga beli. Jalan 3-4 langkah tengok pula temikai. Orang jual temikai pandai. Dia belah tu di tempat plastik. Jadi merah menyala. Tak beli tak boleh. Beli. Ni puasa. Pasal puasa nak buka puasa. Jalan lagi. Sampaikan dia tengok pula pulut udang. Dia tengok lagi kuih ni balik. Sampai kalau di ujung dia patah balik, dia bawa tangkai plastik beg itu. Sampai naik biru jauh telunjuk. Punya berat dia. Bubuh laga motor. Gaya nak start motor. Dengar pula ada enjin bisi tebu. Berhenti, tukar motor. Sambat lagi. Bubuh. Maka di sini orang sama Allah ni balik atas meja buka puasa. Dia kurang-kurang dia ada 8 jenis makan. Pergi pasal Ramadan. Ya, di rumah masak lagi 2-3 jenis jadi 10-11. Tak atas meja tu. Tak, dan Allahu Akbar barah. Allahu Ak, dia Ak selalulah. Ini tabiat kerana dia tumpu kepada makan. Dia kata selesai dah pasal dia tak makan siang. Ya, tak makan siang. Tetapi ingatan kepada makan tadi ni, dia menjurus kepada sifat begitu rupa. Rasulullah makan ala kadar. Sekadar apa? 2 biji kurma pakai, tak jadi masalah. Tapi ini menandakan bahawa satu peningkatan penyakit di dalam puasa kita pada hari ini. Dan yang keduanya, golongan mutawasit ini, mereka lebih menahankan sifat-sifat yang ada dalam itu. Seperti pendengaran, seperti mata melihat dia ke mana. Dia menahan sifat-sifat ini supaya dia tidak terjurus kepada apa yang boleh mengurangkan pahala puasa sekurang-kurangnya. Jadi orang yang ada begini, dia ada had dia. Kalau sampai peringkat tadi dia tak ada had, dia duduk lejak kata betul situ lah. Maka mutawasit ini dia ada tahan telinga, dia tahan mata, dia tahan, bukan mata, tahan mata tu dia tak tengok orang, tak tengok apa-apa. Dia celik macam biasa, tetapi sekadar yang dia boleh tengok, dia tengok. Tapi benar-benar yang boleh mengurangkan pahala atau membatalkan, dia tidak akan amalkan. Ini mutawasit. Dan yang ketiga ni ialah orang muntahi. Golongan yang muntahi ini, dia buat apa yang mubtadi buat. Niat pada malam, menahan makan, menahan minum, menahan jimat pada siang hari. Dan dia sama juga hak yang mutawasit, iaitu dia menahan segala panca indera dia. Dia telinga daripada haram, mata daripada haram, langkah daripada haram, dan semua ini dia tahan. Dan ada satu lagi yang ditahan oleh golongan muntahi ini ialah ma fi qalbi ghairillah. Ma fi qalbi ghairillah. Mana tidak ada dalam hati dia melainkan Allah. Dia puasa daripada mengingati yang lain daripada Allah.
Ini satu usaha selain dia puasa, dia makan, walaupun perlu makan. Tetapi dia dapat melaksanakan kerana Allah. Dia perlu dalam keadaan yang lain, tapi dapat melaksanakan Allah, dia boleh buat. Tapi sampai peringkat untuk ma fi qalbi ghairillah, dia tahankan diri dia mengingati selain daripada Allah. Itu dalam banyakkan dia dalam zikrullah. Dia banyak berzikir, dia banyak sebut Allah, dia banyak mengingati Allah, dia banyak melakukan kerja-kerja yang telah diredhakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan inilah yang perlu kita buat. Amalan ini yang perlu kita penuhi ketika bulan Ramadan, supaya jiwa dan hati kita ini sebati dengan apa yang kita sebut sebagai puasa. Kerana puasa ni, hadirin hadirat sekalian, apa yang kita fahamkan puasa, walaupun ada juga di kalangan kumpulan atau puak yang lain berpuasa, ada yang puasa malam saja, ada yang puasa tak makan ini, tak makan itu, dan dia makan, boleh makan yang lain. Tak sama dengan puasa Islam. Puasa kita ini satu bentuk yang kita rasakan nikmat dia kerana kepuasan kita berpuasa memang wujud zahir dengan cepat. Mana ada kita meletakkan diri apabila diuji macam ni, kita sanggup berpuasa, dan lebih-lebih apabila kuatkan puasa kita itu dengan keazaman sebagai seorang yang dikatakan menghayat apa yang dituntut oleh puasa, kita akan rasa lapang apabila berbuka. Begitu juga kita akan berasa lapang selepas Ramadan. Mari hari raya, tapi kita tak apa nak raya terang mana. Kerana kita rasakan fadilat, kehebatan ketika Ramadan tu cukup kuat. Tapi ada orang setengah nanti dia masuk puasa, dia keluar gesah. Mai puasa, dia seronok pasal nak sambut raya. Kadang-kadang beli kasut raya tu belum lagi masuk puasa pun. Jadi kita nak manfaatkan Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu benda yang diberikan setiap tahun. Apa yang setiap tahun itu? Dia yang sebagai kepahaman kita ialah untuk membersih jiwa kita, membersih hati nurani kita, membersih benda-benda yang boleh merosakkan kerja-kerja kita dalam cari keredaan Allah. Kita dalam tu dia ada keberkatan puasa, dia ada maghfirah, dia ada kemantapan iman. Jadi ini yang ada di dalam puasa. Sebab itu keberkatan yang kita nak ialah supaya kita ini laksanakan sempurna dengan kedudukan walaupun sebulan, buat sunat pun hari, boleh dapat macam setahun. Berkat segi buat. Kalau orang nak derma, nak sedekah pun bulan ni lah yang baik, nak buat ibadat, buat sunat pun bulan ni lah yang baik, diberikan oleh Allah keberkatan yang cukup hebat. Supaya mana? Supaya dia melasihkan diri dan membersihkan jiwa. Bila dibersihkan jiwa dia, maka orang ini sentiasa dalam zikrullah. Bukan tunggu dia sebut Allah, tetapi bila dia bersih jiwa dia tenang, jiwa dia suka beribadat, jiwa dia seronok dalam keadaan kedamaian, dengan keadaan mengingati Allah dan Rasul. Jiwa dia terus fokuskan kepada gerak kerja Islam. Kerana ibadat ini bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, terah, haji saja. Bahkan keseluruhan dia tunduk dan patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Supaya apa yang kita tahan hari ini dalam bulan puasa, yang kita amalkan ketika bulan puasa, kita berhadapan dengan ujian, maka benda-benda yang hasil daripadanya, kita akan menjadikan diri kita ini seorang yang dipenuhi keberkatan, dan dia boleh memantapkan iman kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ini asas dia. Sebab itulah para ulama bila mari saja Rejab, Syakban, bahkan mari Ramadan, mereka menangis. Mereka menangis kerana datangnya Ramadan Mubarak. Tetapi apabila pergi mari pada 28, 29 Ramadan, 30 jarang lah,
mereka menangis lagi sekali. Masuk Ramadan mereka menangis, nak keluar Ramadan mereka menangis. Masuk Ramadan mereka menangis kerana seronok jumpa Ramadan. Tapi bila nak habis Ramadan mereka menangis kerana sayangnya Ramadan tu meninggalkan mereka. Mereka amalkan sampai tahap jiwa mereka begitu. Kenapa? Itu kemantapan iman. Dan mereka akan berusaha untuk dalam Ramadan itu mendapatkan satu maghfirah, satu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka berusaha untuk jadikan Ramadan yang mereka amalkan ini, masuknya Ramadan hingga keluar Ramadan, mereka dibersihkan oleh Allah seperti jiwa, seperti kain yang putih. Ini azam mereka. Sebab itu keazaman ulama-ulama, para arifin, awliya-awliya, kita kena ikut. Kena patuh. Makna nawai itu kita cari keberkatan, kita cari untuk kekuatan iman, kita cari maghfirah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu apa yang ditahan oleh Allah, segi makanan misalnya, jangan keterlaluan kerana takut menjejahkan apa yang kita masukkan Ramadan. Maknanya kita cari apa yang boleh buat. Nak sedekah, Alhamdulillah. Nak sedekahkan, nak buat ubuk lambuk, nak bagi orang, bagi makan, tak ada masalah. Semua ini ialah kerja kebajikan. Tetapi ingat, kerja kebajikan yang kita juruskan ini tidak melampaui apa yang dituntut. Sebab itulah, dengar sekalian, di dalam amal ibadat hari ini, bila kita tidak meletakkan asas dasar sebagai matlamat dalam amal ibadat, kita tak nampak bulan puasa ini boleh membersihkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita sebagai seorang manusia yang beriman dan takwa. Dan kita boleh mendapat keberkatan Allah dalam hidup kita ini. Dan kita boleh mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang besar. Jadi tidak ada manusia Islam yang tak mahu mendapat pengampunan Allah. Semua hendak. Tapi kita akan mendapat pengampunan Allah daripada kesempurnaan amal ibadat kita pada hari ataupun bulan hari ini. Hari ini dah masuk 6 hari kita berpuasa. Tinggal lagi 24 hari. Maka kalau 6 hari lagi ini agak terlalai dan terleka, perbetulkanlah di depan kita ini supaya kita dipenuhi dengan matlamat puasa yang dirugakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah kebajikan dibuat. Boleh lebih. Mana kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada nawai itu, kita ke arah itu, sayanglah. Kerana dia mari setahun sekali. Maka Allah jadikan setiap tahun kesempatan kita tahun ni ada. Di depan belum tentu lagi. Tapi kalau ada kesempatan kita dapat menguatkan lagi apa saja amalan-amalan puasa. Ini orang yang pemantaman iman. Dia keluar pada bulan puasa, dia laksanakan apa yang dibuat pada bulan Ramadan ni. Tak buatlah tarawih, tetapi kerja-kerja lain dalam dia dapat tingkatkan iman dia, memantapkan iman dia dengan kerja berdasarkan ujian pada Ramadan. Ini yang kebesaran Ramadan Al-Mubarak kita mendapat, hinggalah kita menjadikan manusia yang maghfirah, bersih jiwa, dan akan lepas pada Ramadan ini kita akan dapat maghfirah, kesusahan pada berdosa. Dan yang kedua je saya ingin sentuhkan sikit. Apa yang saya ingin sentuhkan sikit pada bulan Ramadan? Bila sebut Ramadan, masyarakat hari ini fokus utama dia puasa. Semua sebut kat puasa. Saya pun bercakap tadi bab puasa lah. Pasal Ramadan, puasa. Puasa, Ramadan. Jadi ini dalam satu bulan Ramadan, dia ada, puasa tu wajib bagi bulan Ramadan. Tapi ada satu benda yang harus kita faham, sudah pun berlaku dalam bulan Ramadan. Sudah ada pada bulan Ramadan, iaitu nuzul, iaitu penurunan ayat Allah Al-Quranul Karim ini bermula pada Ramadan. Pada peringkat bermula pada Ramadan ini dah banyak keadaan-keadaan yang ditafsirkan. Tetapi bila kita fahamkan sekadar diturunkan Allah pada bulan Ramadan, kita harus faham bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bulan Ramadan itu satu tempat yang mulia dengan diturunkan Al-Quran, diberikan manusia tuntutan ibadat puasa bulan Ramadan, dia letak Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Jadi kita harus faham, di dalam bulan Ramadan bukan hanya difokuskan kepada puasa sahaja. Kita buat serentak. Di dalam perhatian kita dengan puasa, kita letakkan diri kita ini, amalan kita ini di dalam perhatian kepada Al-Quran. Al-Quran banyak fadilat dia. Banyak. Baca satu ayat saja 10 kenapa? Itu belum lagi. Jadi makna dia, ada keberkatan yang baca akan kita latihkan diri kita ini. Latihkan diri kita dengan Al-Quran itu setiap hari, supaya kita ini menjadi manusia yang tenang, manusia yang diberikan Allah keberkatan juga sama dengan Ramadan, dan diberikan juga satu kedudukan pengampunan. Kerana kita ini letakkan sebagai sahabat kita dengan Al-Quran, sejiwa kita dengan Al-Quran, jadi senapas kita dengan Al-Quran. Jadi bermula di situ kita buat penghayatan Al-Quran, bermula dalam bulan Ramadan, kita bawa berterusan. Kita berharap dalam bulan Ramadan dengan amalan ibadat puasa, kita teruskan dengan banyak baca Quran. Ditakdirkan sampai 21 hari bulan, kita akan berhadapan dengan satu keaiban ataupun satu kesejahteraan yang lebih diberikan oleh Allah, Lailatul Qadar. Moga dengan amalan yang kita penuh dengan ibadat itu dan dengan juga perhatian Al-Quran, Masya Allah. Ini satu benda yang terbaik kalau nak dibandingkan bulan-bulan lain. Amalan yang terbaik, amalan yang termahal, amalan yang tidak ada dalam bentuk yang lain, untuk mendapat pengampunan Allah, untuk mendapat keberkatan Allah, dan untuk mendapat satu kekuatan iman di dada kita, di jiwa kita. Maka inilah yang dikatakan Ramadan Al-Mubarak. Semoga mana amalan kita itu dalam bersama dengan Al-Quran, dia diturunkan dalam kesempatan Ramadan ini sebenarnya Ramadan. Begitu juga puasa bersama dengan kita, iaitu Ramadan yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Maka kita akan dapat satu kejayaan yang besar. Begitu juga puasa apabila Ramadan, mari raya, lepas tu sambung pula dengan sunat pada bulan Syawal. Jadi 30 caput dam, 360 ni hari. Jadi makna dia seumpama kita berpuasa 1 tahun lamanya. Kerana kita ke 10 kali ganda apa yang kita buat kebajikan dalam puasa. Jadi sayangilah puasa, ikhlaskan hati kita pada puasa dalam bulan Ramadan. Tentukan jiwa dan tumpuan kita dalam bagi melaksanakan amal ibadat pada bulan Ramadan, dan khususnya dibawakan pula amalan-amalan dan keyakinan dan ikhlasan kita ini ke bulan-bulan yang lain. InsyaAllah kita akan berterusan. Keberkatan yang ada pada bulan Ramadan itu dikekalkan hingga bulan lain, hingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Saya kata kesempatan ini sekadar itulah yang boleh saya sampaikan sedikit tentang pengertian ataupun tafsiran para ulama mengenai puasa dalam Ramadan. Begitu juga nilai kita dengan Al-Quran. Walaupun dia nak cakap dalam bentuk dua tu mungkin panjang masa dia, tapi kesempatan ringkas yang boleh dipahamkan insya-Allah. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.